Cukup Hebat indah. Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul ya. Hebat Rasulullah. Power. Dia seolah-olah macam kita bincang hari ni, Habib. Kita bincang hari ni sebab kita mencari jawapan. Tapi hari ni kita tak cari jawapan. Jawapan sudah ada 1440 tahun yang lalu. Nabi dah bagi semua. Lengkap. Saya macam Nabi sendiri kata macam tu Nabi berdoa seperti itu, bahkan di akhir hayatnya Al-Imam Tabrani meriwayatkan pada penghujung akhir hayat Nabi Muhammad SAW, beliau kumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi tanya, wahai sahabatku, kalau ada di antara kamu yang pernah aku sakiti, kalau ada di antara kamu yang pernah ada haknya pada aku yang belum tertunai, mintalah kepada aku saat ini di dunia dan aku tidak sanggup untuk dituntut nanti di akhirat. Maka sahabat pun risau semua, gemuruh, gelisah. Apa ni Nabi cakap macam ni? Manalah ada benda yang... Mana ada betul. Kalau kita tak ada. Kalau ada kan, contoh kalau ada, kita tak kira lah itu. Tak kira lah Rasulullah. Kata patah Ustaz, disakiti oleh kekasih itu manis. Betul. Wah, Habib pun ada perkataan tu saya belajar daripada antum juga. Sedap lah ayat tu disakiti oleh kekasih manis hebat lah Habib kata-kata tu. Saya rasa yang ni trending ni. Ayat ni trending ni. Disakiti oleh kekasih manis. Ini trending lah ayat ni. Disebabkan perasaan sayang itu tidak boleh dikalahkan dengan kebencian atau dengan sikap orang yang menyakiti. Kata apa itu, ini ada syair Ustaz ya, ini ada syair nih. Saya terjemahkan saja. Syair ni dia mengadu kepada Allah tentang pasangannya yang meninggalkan dia. Yani laki-laki dan perempuan, ya kita husnudzan suami istri. Jadi si suami ini mengadu kepada Allah. Dia kata, perempuan ini tinggalkan aku di saat aku perlu kepada dia. Dia sakiti perasaan aku di saat aku memerlukan penawar untuk hati aku. Dia diceritakan dia punya kesalahan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, jangan kau bahagiakan dia. Jangan engkau beri apa dia punya permintaan. Jangan engkau. Last sekali dia punya doa penghujung, dia kata, ya Allah, doa aku tadi jangan kau kabulkan. Sebab yang menyakiti aku tu adalah orang yang aku kasihi. So, jadi bahasa kasih sayang ini... malam ni trending yang ni je malam ni. Sedap ni. Serius saya cakap sedap ni. Ini dalam kehidupan antara kekasih dengan kekasihnya di dunia. Bagaimana dengan kasih sayangnya Allah? Bagaimana dengan kasih sayangnya Rasulullah? Yani sehingga orang itu kalau diberi dugaan oleh Allah, bila mana orang ini arif kepada Allah Subhanahu wa taala, malu nak minta supaya diangkat susahnya. Disakiti oleh kekasih manis. Disakiti oleh yang Maha Pengasih Subhanahu wa taala, diduga dengan dugaan, tak ada komplain, tak ada apapun juga. Wahakata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun risau, apa maksud Nabi ini sampai berbicara begitu. Kemudian salah seorang seorang mengatakan, ya Rasulullah, engkau dahulu pernah menyakiti aku dengan tongkat engkau dan mengenai kepada perut aku. Hari ini aku nak ambil balas kepada engkau. Dia seorang cakap. Dia seorang dia bercakap. Yang lain tengah marah. Yang lain masa itu tengah khusyuk Nabi cakap begitu. Masa orang ini bercakap ingin tuntut balas kepada Nabi, yang lain pun marah. Sayyidina Abu Bakar datang kepada orang tersebut. Dia kata, jangan kau ambil kisos daripada Nabi, ambil daripada aku. Sebagai ganti daripada Nabi. Katanya, tak, aku nak ambil juga daripada Nabi. Datang beberapa sahabat dengan geramnya, tapi tak boleh buat apa sebab ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last sekali yang datang Hasan dan Husain, cucu Nabi.
biarlah itu kepada diriku, walaupun masih kanak-kanak masa itu. Karena aku adalah bahagian daripada Rasulullah. Nabi sendiri, Rasulullah. Katanya aku nak ambil juga daripada Rasulullah. Wah, Akhirnya tegas betul ya. Dia ada ketegasan sendiri untuk nak ambil qisas daripada Nabi. Kata Nabi mengatakan, Bilal, engkau pergi ke rumah, ambil tongkat tu. Pasal nak tuntut balas, dia ambil tongkat oleh Bilal. Bilal sambil tepuk kepala. Apa benda ni orang ni nak ambil qisas daripada Nabi? Ambil tongkat, kemudian diserahkan kepada Nabi. Nabi serahkan kepada orang itu, sehingga kata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau gunakan tongkat ini kena kepada aku, kena kepada kulit perut aku. Engkau pakai baju, sekarang angkat engkau punya baju untuk aku tusuk dengan aku punya tongkat. Diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat bagaimana Nabi tidak mahu ada hak yang tertunggak yang ada kepada orang lain yang belum tertunai, sehingga tidak mahu dibawa itu sebagai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang urusan dengan manusia di dunia biar settle di dunia. Kalau di akhirat nanti jadi susah nak settlekan macam mana. Akan tuntut menuntut nanti. Maka diangkat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi akhirnya dia peluk Nabi, dia dekap Nabi, dia letakkan wajahnya di perut Nabi, didekap dengan kuat-kuatnya. Kata Nabi mengatakan kepada orang itu, engkau nak qisas ke? Engkau nak maafkan? Kata sahabat, ya Rasulullah, mana boleh aku nak qisas dengan engkau? Aku maafkan. Aku nak jadi terakhir perpisahan aku dengan engkau, sentuhan kulit aku dengan kulit engkau. Allah. Itu maksudnya sahabat tadi nak tuntut balas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cari peluang, nak ambil peluang supaya bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyahid di sini bagaimana hubungan kita dengan orang, baik dalam yang, kalau yang baik memanglah itu yang kita harapkanlah. Yang tidak baik nih kalau sampai orang terpengaruh dengan kita, dan bagaimana pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar, di akhirat. Kita sebagai orang beriman kepada hari akhirat, mestilah nampak kesan iman tuh dengan kita merasa bagaimana kalau kita dihadapkan nanti, dan penafian kita terhadap hakikat pertemuan nanti di akhirat tidak membantu apapun. Bukan bermakna kalau kita nafikan itu tak terjadi. Kita pun akan berhadapan juga dengan hari itu. Seketika dia jadi semua jadi macam, bukan saya rasa bukan saya seorang. Saya yakin semua yang menonton jadi macam